Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada yang sedang menonton. Kali ini cikgu nak ajar tajuk bab 1 Matematik tingkatan 4, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, so kita tengok apa itu ungkapan kuadratik. Okey, bentuk ungkapan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C, di mana A tidak boleh sama dengan kosong. Okey, apa itu A, B dan C? A, B, C ialah suatu pemalar ataupun dengan kata mudah dia ialah suatu nombor. Okey, sebarang nombor tak kira dia bernilai negatif ataupun positif, tetapi mesti mematuhilah nilai A itu tidak boleh sama dengan kosong. Okey, nilai B dengan C tak kisah nak kosong ke negatif ke positif ke, semua boleh. Okey, X pula ialah pemboleh ubah. Okey, X ialah pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah ni ialah huruf. Okey, huruf apa yang kita guna. Jadi dalam bentuk ungkapan kuadratik, pemboleh ubah yang digunakan adalah X, dan A, B, C tu digunakan sebagai menggantikan nombor apa yang akan kita gunakan. Okey, dalam ungkapan kuadratik dia ada dua syarat yang mana perlu mematuhi kedua-duanya baru kita boleh cakap okey itu ungkapan kuadratik. Okey, syarat yang pertama adalah mesti hanya ada satu sahaja pemboleh ubah ataupun satu sahaja huruf. Okey, dalam ungkapan kita itu mesti ada satu je huruf. Kalau kita nak guna X, maka ungkapan kita yang kita gunakan mesti dalam bentuk X. Okey, pemboleh ubah yang lain ataupun huruf lain yang kita boleh gunakan tak kisahlah. Okey, kita boleh guna Y, kita boleh guna M, kita boleh guna huruf-huruf yang lain. Okey, syarat dia mesti satu pemboleh ubah lah. Okey, kalau contoh kita nak guna M, maka dia akan jadi AM kuasa 2 tambah BM tambah C. Macam itulah. Okey, kalau nak guna Y, maka dia akan jadi Y kuasa 2 tambah BY tambah C. Okey, syarat yang kedua adalah kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah 2. Okey, kuasa yang tertinggi pada huruf mestilah 2. Tak boleh kurang dari 2, tak boleh lebih dari 2. Okey, mesti 2. Maksudnya, kita akan tengok pada sebutan AX kuasa 2 tadi. Okey, A tu ialah pemalar, manakala X kuasa 2. Okey, kuasa 2 itu ialah kuasa yang tertinggi yang ada dalam ungkapan itu. Okey, so kita tengok kepada latihan. Yang ini cikgu ambil latihan daripada buku teks. Praktiskan diri 1.1a, buku teks muka surat 5. Okey, kita tengok satu persatu. Latihan 1, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Justifikasi ni maksud berikan sebab. Okey. Untuk soalan ini, kita nak tentukan ungkapan itu adalah ungkapan kuadratik atau tidak. Dia mesti mematuhi dua syarat yang kita dah tengok tadi lah. Syarat yang pertama tadi ialah mesti ada satu pemboleh ubah. Syarat yang kedua, kuasa tertinggi dia mestilah 2. Okey, kita tengok soalan A. X kuasa 2 tolak 5. Kat sini kita tengok dia ada satu pemboleh ubah dan kuasa pada X itu tadi, kuasa pada pemboleh ubahnya adalah 2. Okey, so jawapan dia adalah ya. Okey, untuk B, 2X kuasa 2 tambah X kuasa negatif 2. Okey, kat sini kita tengok pun dah. Kenapa ada negatif pula kan? Okey, so jawapannya adalah bukan. Kerana apa? Cikgu bulatkan kat sini. X kuasa negatif 2 ini tidak boleh ada dalam ungkapan kita. Jadi, justifikasi kita adalah kuasa pada pemboleh ubah adalah negatif 2. Okey, ataupun dengan sebarang ayat yang membawa maksud yang sama juga diterima. Tak semestinya kena ikut ayat cikgu. Okey, yang C, 3Y kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Okey, kat sini jawapannya adalah bukan. Kerana apa? Mempunyai lebih daripada satu pemboleh ubah. Okey, kita ada pemboleh ubah Y dengan pemboleh ubah X. Itu tak boleh. Okey, seterusnya kita tengok soalan D. Negatif 1/2 M kuasa 2. Okey, negatif 1/2 tu adalah pemalar, jadi nombor. Jadi kita tak kisah, yang penting kita tengok pada huruf dia. Pemboleh ubah yang diguna adalah pemboleh ubah M dan kuasa tertinggi pada M adalah 2. Okey, maka kita terima dia adalah ungkapan kuadratik. Okey, soalan E. X kuasa 3 tolak X. Okey, jawapan bukan. Kerana apa?
X kuasa 3 ini kuasa tertingginya bukan 2. Dia tak boleh lebih daripada 2. Okey, F. X kuasa 1/2 tambah 2X tolak 1. Okey, jawapannya bukan kerana apa? Kuasa pada pemboleh ubah bernilai 1/2. Tak boleh bernilai 1/2. Okey. Seterusnya kita tengok soalan G. Okey, 1/X kuasa 2 tambah 4X tolak 1. Okey, adakah mematuhi kedua-dua syarat? Kita tengok, adakah dia satu pemboleh ubah? Ya, satu pemboleh ubah. Nombor 2, adakah nilainya kuasa pada pemboleh ubah bernilai 2? Okey, kat sini dia bukan bukan ungkapan kuadratik kerana 1/X kuasa 2 ini sebenarnya kalau kita tulis dalam bentuk penulisan yang lain adalah bernilai X kuasa negatif 2 sebenarnya. Okey, jadi dalam ungkapan yang diberikan tu adalah X kuasa negatif 2 tambah 4X tolak 1. Jadi kat sini kuasa pada pemboleh ubah tu bernilai negatif 2 itu tidak boleh diterima. Okey, hash P kuasa 2 tolak 1/2P tambah 3. Okey, masing-masing ada satu pemboleh ubah dan kuasa pada pemboleh ubah adalah 2. Kuasa tertinggi pada pemboleh ubah adalah 2. Maka kita terima. Okey, soalan I. Ni dia bagi bentuk yang lain lah sedikit daripada yang biasa. Yang ini kita kena kembangkan. Okey, N darabnya N dekat dalam ni adalah bernilai N kuasa 2. Kemudian N darab dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 2N ataupun tolak 2N. So, ungkapan yang diberikan adalah N kuasa 2 tolak 2N. Okey, masing-masing ada satu pemboleh ubah dan kuasa tertinggi adalah 2. Maka jawapannya adalah ya. Okey, kita tengok soalan 2. Tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Okey, untuk menentukan nilai A, B, C, ini nilai pemalar ataupun nombor yang ada dalam ungkapan, kita mesti bandingkan dengan bentuk ungkapan kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Untuk soalan ni cikgu syorkan setiap kali kita nak semak apa nilai A, B dan C, tulis dahulu bentuk ungkapan kuadratik, kemudian kita akan bandingkan. Okey, kita tengok soalan A. 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 1. Kita tulis dahulu bentuk ungkapannya. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kemudian baru kita bandingkan dengan kedudukan ataupun sebutan yang serupa tadi. So, x kuasa 2 dengan x kuasa 2 lah. So, kita tengok kat sini, 2 adalah A, negatif 5 adalah B dan 1 adalah C. Okey, kita tulis semula. Ini barulah kita nak tunjukkan apakah nilai dia. Kita tulis semulalah A sama dengan 2, B negatif 5 dan C 1. Okey, penulisannya kena jelas lah. Okey, B. Seperti biasa, kita tulis dulu bentuk ungkapan kuadratik. Kemudian kita bandingkan dengan soalan yang diberikan. Okey, kat sini X kuasa 2 ini nilai kat depan ni tak ada nombor. Tapi kalau kita tahu sebarang sebutan, kalau dia ada huruf sahaja, depan dia tak ada nombor, itu nombor sebenarnya ada nombor 1. Jadi kat sini A bernilai 1, B bernilai negatif 2. Okey, C tak ada. So, C sama dengan kosong. Kalau tak ada, baru kosong. Okey, dia tak sama dengan kes yang A sama dengan 1 tadi. Okey, kalau depan huruf tu tak ada nombor, maka pemalar dia adalah 1. Okey, nombor dia adalah 1. Okey, soalan C. 2y kuasa 2 tambah 1. Kita bandingkan ikut dengan bentuk Okey, A sama dengan 2. B tak ada. Okey, B kosong lah. Okey, C sama dengan 1. Okey, kita tengok soalan D. Negatif 1/2P kuasa 2 tambah 4P. Bandingkan dengan ungkapan bentuk ungkapan kuadratik. Okey, A sama dengan negatif 1/2, B 4 dan C kosong. Okey, E. 1 tolak X tolak 2X kuasa 2. Okey, yang ini cikgu syorkan kita susun. Kita tak buat apa-apa tau. Kita susun sahaja ikut bentuk
ungkapan kuadratik supaya senang kita nak tengok jawapan ni, kita nak tengok pemalar dia. Jadi kita tulis semula. So kita bawa 2x kuasa 2 tu bawa ke depan bersama dengan tanda apa yang dia ada kat depan. So kat sini dia ada negatif 2x kuasa 2 tolak x, tambah 1. 1 kat depan tu tak ada tanda kan. Tapi dia tak ada tanda, maksud dia positif lah. Jadi dia tambah 1. Kemudian kita bandingkan dengan bentuk am. A sama dengan negatif 2. B negatif 1. Tak ada nombor kan? Negatif 1. Bawa sekali dengan negatif. Dan C 1. Soalan F. Kita ada 4x kuasa 2 sahaja. Tak apa, kita tulis je bentuk ungkapan kuadratik. So A sama dengan 4. B tak ada, so B sama dengan kosong. C pun tak ada, so C sama dengan kosong. Seterusnya soalan G. H kuasa 2 tambah 3/2 H tolak 4. Bandingkan dengan bentuk ungkapan kuadratik. Maka A sama dengan 1. Tak ada nombor kat depan tu. A sama dengan 1. B sama dengan 3/2. C sama dengan negatif 4. Kita bawa sekali dengan tanda yang kat depan. Kalau negatif kita kena bawa lah. Kalau positif sebenarnya kita bawa juga. Tapi kita tak tulis. Nombor positif kita tak perlu tulis positif kat depan ya. Itu kita dah belajar kan masa tingkatan 1 ataupun 2. Cikgu dah lupa dah. Soalan seterusnya soalan H. 1/3 K kuasa 2 tolak 2. Bandingkan dengan bentuk am. So A kita dapat 1/3. B tak ada. So B sama dengan kosong. C sama dengan negatif 2. Soalan I. Yang ini dibagi dalam bentuk yang dia dah fakturkan. Jadi kita kembangkan 2R darab dengan R dapat 2R kuasa 2. Kemudian 2R darab dengan negatif 3 dapat negatif ataupun tolak 6R. Bandingkan dengan bentuk am. Kita dapat A sama dengan 2. B sama dengan negatif 6 dan C sama dengan kosong. Selesai sudah 2 soalan berkaitan dengan ungkapan kuadratik. Jadi secara kesimpulannya, apa yang para pelajar perlu tahu tentang ungkapan kuadratik ni adalah bentuk ungkapan kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan juga syarat yang perlu dipatuhi bagi membolehkan kita kata itu adalah ungkapan kuadratik, iaitu mesti hanya ada satu pemboleh ubah dan kuasa tertinggi pemboleh ubah itu mestilah 2. Dan kita juga telah belajar macam mana nak tengok, macam mana nak kenal pasti nilai pemalar, iaitu nilai A, B dan C yang ada pada ungkapan kuadratik. Jadi itu sahaja untuk perkongsian cikgu pada sesi kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana telah menonton dan Assalamualaikum daripada cikgu. Bye.